Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penyelesaian untuk soalan dalam buku teks, buku teks muka surat 95. Buku teks muka surat 95, penyelesaian masalah untuk indeks. Kita tengok pada soalan 6. Soalan 6 ni, sejenis bakteria akan menggandakan bilangannya dalam masa 1 minit. Bilangan bakteria pada peringkat permulaan kajian ialah 300. Jadi ini adalah maklumat yang pertama kita gariskan. Kemudian bilangan bakteria selepas T minit. Jadi T ialah masa dalam minit, diberi oleh persamaan 300 darab 3 kuasa T. Jadi kita boleh keluarkan maklumat bilangan bakteria pada permulaan sama dengan 300 dan T adalah masa dalam minit. Cari bilangan bakteria selepas 9 minit. Jadi apakah maksud 9? 9 ialah T. Jadi untuk soalan A, kita boleh buat macam ni. Bilangan bakteria, bilangan bakteria ni, bilangan bakteria merujuk kepada 300 darab 3 kuasa T. 300 darab 3 kuasa T. Soalan A suruh cari bilangan bakteria. Jadi masa ialah 9, T ialah 9. Jadi 300 darab 3 kuasa 9. Jadi kamu tekan sahaja kalkulator, kamu akan dapat 5,904,900 5,904,900. Jadi ini ialah bilangan bakteria selepas 9 minit. Soalan B, cari masa, iaitu cari T dalam minit apabila bilangan bakteria menjadi 72,900. Jadi sekarang bilangan bakteria sama dengan 72,900. Jadi bilangan bakteria diberi oleh rumus 300 darab 3 kuasa T sama dengan 72,900. Dan sekarang T adalah T kita nak cari apakah T. Jadi apa perlu kita buat? Kita pindahkan 300 ke sebelah kanan. Jadi 300 darab, maka bila darab pindah sebelah, jadi bahagi 300. Saya buat di sebelah ni. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, 72900 bahagi 300. Anda akan dapat 3 kuasa T sama dengan 243. Kita permudahkan. Dan saya minta kamu mahirkan sifir kuasa. Walaupun tak mahir, boleh tekan kalkulator saja. Hintnya dekat sini, asas 3. Jadi kita cubalah. 3 kuasa 5 adalah 243. Jadi kita jadikan 3 kuasa T sama dengan 3 kuasa 5. Apabila asas telah sama, maka T sama dengan 5. Apakah maksud T sama dengan 5? T sama dengan 5 minit. Itu cara dia. Seterusnya untuk soalan nombor 7. Untuk soalan nombor 7, cerita tentang populasi negara M.
boleh dianggarkan menggunakan model pertumbuhan. Okey, itu dia punya rumus. Jadi saya keluarkan balik rumus ni. P sama dengan A darab 1 campur K per 100 kuasa T. Okey. Kita kena takrifkan apakah maksud setiap huruf. P ialah populasi. P ialah populasi. A ialah populasi tahun 2017 ataupun populasi awal lah, A awal. K adalah kadar populasi, kadar pertumbuhan, dan T ialah bilangan tahun. Okey. Sekarang masalahnya adalah populasi negara tersebut pada tahun 2017 ialah 30 juta. Apakah maksud 30 juta? 30 juta itu merujuk kepada nilai A. Saya tulis balik kat tepi lah. Jadi kita keluarkan maklumat. A merujuk kepada 30 juta. Jadi kita tulis dalam bentuk angka lah, 30 juta. Andaikan populasi itu bertambah dengan kadar 3%. Jadi K sama dengan 3%. Anggarkan populasi pada tahun 2050. Jadi jangan salah tulis. Bukan bermaksud T sama dengan 2050. Sekarang ni kita nak cari populasi daripada tahun 2017 hingga tahun 2050. Jadi kita nak tahu berapakah tahun yang terlibat. Mungkin anda boleh guna kaedah yang mudah, iaitu nak cari T sama dengan 2050 tolak 2017. Anda terus dapat 33 tahun. Tapi kaedah ini mungkin kadang-kadang boleh jadi silap, sebab bila kita kira tahun ni kadang-kadang kurang setahun ataupun lebih setahun. Jadi cara yang lebih selamat kita buat dalam bentuk macam ni. Kita buat dalam bentuk selang masa. Kita mulakan dengan 2017. Kita kira guna jari untuk 10 tahun. 2017 kita tak kira, jadi kita kira 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi kalau 2017 sehingga 2027, dia mengambil masa 10 tahun. Saya ambil contoh untuk selang masa 10 tahun. Kemudian selang masa daripada 2027 sehingga 2037 pun 10 tahun, sebab kita dah kira tadi. Daripada 2037 hingga 2047 juga 10 tahun. Dan yang terakhir 2047 hingga 2050. Jadi kita kira 48. Kita tak kira 47, kita kira 2007 ke 2008 setahun. Jadi kita kena start mengira 2048, 49, 50. Jadi 3 tahun. Jadi total kesemuanya ialah 3 tahun. Okey. Jadi anda boleh guna mana-mana kaedah lah. Okey. Sekarang kita nak mencari anggaran populasi negara. Kita nak kira populasi. Jadi kita nak kira apa? Kita nak kira P. Jadi saya tulis balik formula. P sama dengan
A darab 1 campur K per 100 darab kuasa T. Kita nak cari P. Jadi kita masukkan maklumat-maklumat yang telah ada. Jadi sekarang kita dah ada A. A ialah 30 juta. Ya, 30 juta. Populasi awal pada 2017. And then 1 campur. Okey. K adalah 3%. Maksudnya 3 per 100. Jangan tukarkan jadi 0.03 bahagi 100 sebab dia nak tunjuk per 100 itu nak tunjuk menukarkan dia kepada peratus. Ada yang tersilap buat 0.03 bahagi 100. Jadi pengiraan itu salah. Dan T merujuk kepada 33 tahun. Ya. Dan kita tekan saja kalkulator. Kita akan dapat jawapannya 79,000. Ya. Okey, kita dapat 79,570. Nak sebut pun tak tahu dah. .15. Okey. Kalau anda beri dalam bentuk perpuluhan, jawapannya salah. Ya, mungkin saya ada tersilap dalam semakan tu. Saya ingat saya tersilap baca, saya ingat dia harga. Okey, disebabkan populasi ialah manusia, jadi manusia tidak akan ada perpuluhan, tidak ada manusia 0.15. Jadi kita bundarkan sahaja, bermaksud 79,570,057. Inilah populasinya tanpa perpuluhan. Kalau anda beri dalam bentuk perpuluhan, dia jadi salah kerana populasi ini ialah bilangan manusia. Jadi bilangan manusia tidak ada 0.15. Tetapi kalau merujuk kepada harga, wajib ada sen, ya, 2 titik perpuluhan. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Encik Prakash melaburkan wangnya sebanyak RM20,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 10% setahun. Okey, sekarang kita ada formula P sama dengan F darab 1 tambah R kuasa T. Okey, kita cuba takrifkan setiap simbol tersebut, di mana apakah maksud P? P maksudnya jumlah pelaburan. Ya, jumlah pelaburan. Dekat mana kita baca? Jumlah pelaburan Encik Prakash ialah P. Itu maklumat yang pertama. F adalah pelaburan awal. R ialah kadar pulangan setahun. Dan T ialah bilangan tahun lah. Bilangan tahun. Okey. Cari jumlah pelaburan. Maksudnya cari jumlah pelaburan, kita diminta untuk cari apakah nilai P selepas 10 tahun. Ini ialah T. 10% ini merujuk kepada R, dia punya rate. And then 20,000 ini sebagai F. Yang ini sangat direct soalannya. Jadi kita gantikan. Kita nak cari P sama dengan, kita gantikan terus, F sama dengan 20,000 1 campur R 10%. 10% kena tukarkan menjadi 10%. Yang ini kamu kena bahagi sendiri dengan 100 supaya jadi perpuluhan. Kuasa 10 tahun. Jadi bila kamu tulis, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat RM
51,874 dan ini wajib kita letakkan perpuluhan kerana dia adalah harga. Jadi ini ialah pulangan selepas 10 tahun ya. Laburkan 20,000, selepas 10 tahun dapat 51,000 ya. Betapa untungnya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.